Dan kumpulan umur yang paling tertinggi berlaku perceraian adalah di antara umur 30 sampai 34 tahun. Maknanya dia mungkin sudah berkahwin beberapa tahun. Yang kita tahu daripada kajian sebenarnya menunjukkan 7 tahun pertama perkahwinan itu adalah tahun yang paling bergelora, paling dahsyat lah, paling banyak bergaduh, paling banyak dan kalau nak berlaku perceraian pun paling tinggi sebenarnya the first 7 years of marriage. Saya ingin bertanyalah kepada ahli panel kita yang kedua, Puan Haja Azlina, apakah sebenarnya red flags atau punca yang membawa kepada berlakunya peningkatan perceraian semasa pandemik ini? Adakah memang tiba-tiba je bercerai ataupun sebenarnya rumah tangga mereka ataupun pasangan-pasangan ini ada perkara yang tidak beres daripada sebelum pandemik lagi. Jadi saya jemput ahli panel kita yang kedua, Puan Azlina, untuk menyampaikan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar pada malam ini, semoga semuanya sihat sejahtera dan diberkati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih kepada puan moderator yang telah melontarkan satu persoalan yang penting dan kritikal pada ketika ini kan apabila puan moderator menyebutkan angka tu, ni memang satu angka yang sangat tinggi lah kalau saya boleh quote kat sini 71,806 pasangan suami isteri bercerai sejak 18 bulan yang lepas. Ini merupakan peningkatan sebanyak 12% daripada tahun yang sebelumnya. Dan tadi kita dah dengar bagaimana peguam kita, peguam cara kita, Puan Syafiqah telah menerangkan tentang faktor-faktor apakah penyebabnya pada perceraian. Kenapa masa pandemik ni tiba-tiba kes ni meningkat dengan dahsyatnya lah agaknya kan meningkat dengan terus, sedangkan kalau tak silap saya pada tahun 2016 2017 ada sedikit penurunan daripada kes tahun yang sebelum tu mungkin saya boleh rujuk sikitlah dekat sini maknanya ini data yang saya dapat daripada daripada statistik lah, daripada sumbernya daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada tahun 2017 bilangan keseluruhan kes perceraian tahun 2016 51,642 dan pada tahun 2017 dia turun sikit 49,965. Dan kumpulan umur yang paling tertinggi berlaku perceraian adalah di antara umur 30 sampai 34 tahun. Maknanya dia mungkin sudah berkahwin beberapa tahun yang kita tahu daripada kajian sebenarnya menunjukkan 7 tahun pertama perkahwinan itu adalah tahun yang paling bergelora, paling dahsyat lah, paling banyak bergaduh, paling banyak dan kalau nak berlaku perceraian pun paling tinggi sebenarnya the first 7 years of marriage 7 tahun yang pertama tu jadi kalau dia dalam melapasi 7 tahun tu dan nampak dah stabil, insyaAllah dia akan berterusan sampailah the next mungkin 15 to 20 years pula apabila dah meningkat umur 40-an pun satu lagi tempoh ataupun kita kata duration yang berlaku juga perceraian Okey. Jadi apa punca dia kat sini tadi dah diterangkan maknanya yang pertama tu disebutkan tentang masalah kewangan. Saya sebut kat sinilah yang daripada kajian daripada Kementerian Pembangunan Wanita, dia kata 3 isu utama. Yang pertama tu memang kewangan iaitu 17,000 kes 17,359 kes. Yang kedua adalah gangguan pihak ketiga. Gangguan pihak ketiga adalah merupakan 6,574 kes dan kemudian penderaan fizikal dan mental 4,884 kes. Kita tengok dia punya ni. Dan kalau kita tengok 3 ada kajian lain juga yang menunjukkan juga antara 3 faktor kadar pencarian meningkat ni ialah tiada persefahaman, faktor kewangan, keganasan rumah tangga. Ni pun telah disebutkan tadi. Jadi memang tak ada banyak beza lah. Maknanya inilah faktor-faktor yang penting. Jadi tadi Puan Zila bertanyakan tentang red flags. Maknanya macam mana kita nak kenal pasti adakah rumah tangga kita ni dah duduk dekat atas batu tu, rocks tu kan adakah rumah tangga ni sebenarnya telah pun retak menanti belah sahaja.
ataupun macam mana. Ya, jadi penting sebenarnya untuk kita kenal pasti red flags ni. Jadi dah disebutkan tadi tentang kewangan. Ya, jadi masalah kewangan ni memang bukan masalah yang kecil-kecil lah, sebab hari ni duit hidup kita memang perlukan duit ya. Jadi wang memang penting ya dalam kehidupan, tetapi bukanlah segala-galanya adalah berdasarkan kepada duit lah ataupun wang kan. Jadi di sini adalah penting untuk setiap pasangan melihat realiti perkahwinan tu ya, dan juga belajar menguruskan sumber kewangan dengan baik, sebab kadang-kadang kes-kes pasangan yang saya terima bukannya dia tak ada duit ataupun tak bekerja. Kadang-kadang dua pasangan tu dua-dua bekerja, tetapi kadang-kadang masalah expectation. Ya, jadi pasangan yang baru berkahwin ya, yang the first 7 years tadilah ya, ini adalah 7 tahun pertama ni sebenarnya semua pasangan perlu belajar untuk mencari keserasian. Ya, mencari keserasian antara pasangan ni sangat penting sebenarnya untuk menjamin pasangan semua pasangan muda ni boleh pergi kepada the next stage, melepasi yang 7 tahun tadi. Ya, jadi kat sini tadi Puan Syafiqah ada sebut tentang kufu. Jadi memang kufu ni adalah antara perkara yang elemen yang penting juga nak melihat kepada keserasian ya, sebab kalau terlalu jauh perbezaan menyebabkan keserasian tu sukar untuk dicapai ya. Misalnya suami tak ada pendidikan tinggi, ada SPM saja, tapi isteri ada PhD. Saya bagi contoh lah ya, walaupun tak mustahil boleh mencapai keserasian, tetapi ini satu contoh yang ekstrim lah yang saya bagi. Ataupun satu keluarga yang terlalu miskin dan satu keluarga pasangan lagi daripada keluarga yang terlalu kaya, contoh juga ya. Ataupun satu pasangan yang misalnya mempunyai masalah-masalah dalam keluarga sendiri, misalnya masalah campur tangan ya, daripada ibu mertua ke, daripada ibu sendiri ya, dan sebagainya. Jadi ini adalah antara perkara yang kita perlu perhatikan ya, yang boleh menyebabkan juga masalah pada kewangan. Yang pertama. Yang kedua adalah tanggungjawab. Dah disebutkan juga tadi ya. Jadi kalaulah daripada awal perkahwinan kurang ataupun tidak ada rasa tanggungjawab, misalnya suami mengabaikan tanggungjawab, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Ada juga kan kadang-kadang bagi nafkah zahir tapi nafkah batin tak bagi. Ataupun isteri yang tidak memberikan mengabaikan tanggungjawab dalam rumah tangga, misalnya misalnya sibuk dengan perniagaan online. Ramai sekarang ni wanita buat perniagaan online hingga mengabaikan juga memenuhi nafkah batin suami misalnya. Ini pun, dan jika dia berlaku berterusan daripada awal lagi perkahwinan dan kita nampak dah ada ciri-ciri tersebut, dan jika berlaku pengabaian daripada sudut tanggungjawab dan pemberian nafkah daripada awal perkahwinan, ini merupakan red flags yang perlu kita berikan perhatian dan perlu kita dapatkan bantuan ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah jika berlaku penderaan ya, daripada awal perkahwinan lagi suami dah pukul isteri ya, walaupun lepas tu dia minta maaf lah, minta maaf lepas tu dia tak buat lagi ke, ataupun isteri yang mudah mengamuk dan akan pukul suami, ada juga sekarang ni banyak je kes-kes yang macam tu ya. Walaupun mungkin taklah mendatangkan orang kata tu kemudaratan lah, sebab biasanya lelaki ni macho kan kuat ke, jadi mungkin taklah sakit sangat ke dan sebagainya. Tetapi itu mungkin salah satu daripada masalah-masalah mental ya. Jadi kalau pasangan sama ada isteri ataupun suami yang mudah mengamuk ya, cepat melemparkan barang-barang ya, dan berlaku dengan sering, dengan kerap. Awal perkahwinan malam tu juga dah bergaduh dah kadang ya, dan dah baling-baling barang dah, ataupun ada yang dah pukul lepas tu minta maaf, janji tak buat lagi kan. Kemudiannya mungkin sebulan 2 bulan ini menunjukkan apabila dia berlaku beberapa kali, ini menunjukkan sebenarnya masalah di dalam menguruskan emosi. Ya, jadi perlu dapatkan bantuan ya. Jangan tunggu sampai 7 tahun, 10 tahun. Ya, memang kajian menunjukkan ramai wanita yang mengalami penderaan mengambil masa 7 tahun untuk buat laporan. 7 tahun tu kalau 7 tahun lah kalau buat laporan lah. Ada juga yang 10 tahun, ada 15 tahun, ada 20 tahun pun ada. Ini semua kes-kes yang kita biasa terima juga ya. Jadi saya tanya kenapa ambil masa lama sangat untuk buat aduan, untuk dapatkan bantuan ya. Dia kata sebab saya berdoa suami saya berubah. Ya kan tapi sebenarnya tuan-tuan perempuan bukan mudah sebenarnya nak ubah diri ya, terutamanya jika kita memang sudah ada masalah tersebut.
Ya, jadi nak ubah sebenarnya kena dapatkan bantuan. Dia macam ni lah ya, penyakit benda-benda ni semua penyakit ya, yang masalah susah nak kawal emosi ya, bila dah mengamuk baling barang, rosakkan barang-barang ya, misalnya mengamuk je baling handphone isteri. Isteri pun bila mengamuk je ambil handphone suami pergi rendam dalam sink. Ada kes macam tu ya, baling dalam toilet bowl ada juga ya. Ataupun bila dia marah kat isteri, dia pergi rosakkan, dia pecahkan isteri punya pasu bunga ya. Maknanya barang-barang yang berharga yang kesayangan pasangan dia. Ya, isteri pun bila mengamuk dia ambil suami punya apa ataupun dia calakan kereta suami dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah simptom ya kepada kegagalan kita untuk menguruskan emosi dengan baik ya. Ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang kesat, yang kasar. Ya, ataupun maki hamun ya, sumpah seranah ya, mencarut ya, setiap kali marah dia akan sumpah seranah. Setiap kali marah dia akan dan dia biasanya bukan sumpah seranah je lah, tapi dengan baling barang-barang, dengan menyumpah seranah, dengan mungkin ada juga yang pukul ya. Ini semua tiga kita panggil dia destructive behavior ya. Tiga tingkah laku yang destruktif ataupun merosakkan ya, iaitu yang pertama tadi merosakkan barang-barang. Yang kedua adalah merosakkan orang lain, maknanya pukul lah, pukul, bantai, sepak, terajang, cakar dan sebagainya. Yang ketiga ialah merosakkan dengan perkataan dia. Dengan mulut dia lah menggunakan bahasa-bahasa yang buruk, akhlak yang buruk. Jadi ini yang ketiga. Yang keempat, apabila ada masalah penagihan. Ni penting ya. Jangan pula dah 10 tahun masih kahwin lagi ataupun masih bertahan lagi dalam rumah tangga sedangkan suami penagih dadah. Bila masalah ketagihan ketagihan dadah, ketagihan alkohol, ketagihan pornografi, ketagihan internet, pukul 3-4 pagi masih lagi duk melayan internet, chatting ke dan sebagainya, main game dan tidak mempedulikan isteri ataupun ketagihan pornografi ataupun banyak masalah ketagihan ni biasanya lelaki. Sikit adalah wanita. Ada juga saya jumpa wanita yang ketagihan pornografi tapi jarang, biasanya lelaki. Ataupun ada juga lelaki yang dipasang kamera dekat tempat-tempat tertentu ke untuk tengok adegan-adegan yang tak sepatutnya. Misalnya ini sebenarnya macam kalau dulu tu kita panggil mengintai lah. Dulu orang mengintai dekat rumah-rumah orang mengintai makcik ke, mengintai makcik ke nenek ke, siapa yang dia jumpa lah, mengintai orang mandi ya. Sekarang pun ada juga orang mengintai ni ini pun satu masalah. Ini sakit jiwa lah sebenarnya voyeurism kita panggil ya. Jadi yang keempat maknanya bila ada ketagihannya. Yang kelima, apabila ada masalah-masalah mental juga maknanya mungkin sebelum kahwin tak tahu pun suami ada depression ataupun isteri ada depression. Kalau pasangan yang dah tahu salah seorang ada depression ke atau ada penyakit mental masih lagi nak berkahwin, ini saya cadangkan datang dulu buat premarital therapy ataupun premarital counselling dengan pihak psikologis klinikal. Sebab biasanya ia dikendalikan oleh psikologis klinikal lah iaitu maknanya kena datang jumpa sebelum berkahwin untuk mendapatkan bantuan, nasihat, bantuan dan bersedia dengan apa sahaja kemungkinan. Jangan bila dah kahwin pula dah 2-3 tahun kahwin baru rasa menyesal. Bila saya tanya kan, tahu tak sebelum kahwin ni yang suami tu ada depression? Dia kata saya tahu puan. Tapi saya ingatkan bila dah kahwin nanti dia berubah. Ni adalah penyakit-penyakit mental yang dia tidak hilang dengan perkahwinan. Tingkah laku tertentu, misalnya panas baran. Dia bukan bila dah kahwin dia jadi baik, tak. Jadi kena datang dapatkan bantuan. Jadi kalau dah tahulah masa dating tu, masa bercinta tu dah tahu isteri ataupun bakal suami, bakal isteri ataupun tunang tu seorang yang panas baran, ni kena bincangkan bersama. Memanglah kadang-kadang cinta itu buta kan sebab sayang nak kahwin jugalah kan. Tetapi kena bincang dan bawa pasangan tadi bertemu dengan kaunselor. Kaunselor boleh bantu. Mana-mana kaunselor pun. Dan sekarang ni kita ada banyak talian-talian sokongan psikososial yang percuma kan. Misalnya Mercy Malaysia ada Befrienders KKM pun ada JAKIM pun ada juga talian ada macam-macam NGO pun ada banyak Persatuan Kesejahteraan Psikososial Malaysia misalnya. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan bantuan-bantuan yang percuma ini daripada talian-talian tu jika ada masalah-masalah sebegini. Siapa yang ada panas baran tu jangan malu jangan segan itu adalah penyakit yang boleh dirawat. Dan ia perlu dirawat supaya anda tidak mendatangkan kezaliman kepada ahli keluarga, kepada pasangan anda.
Ya, isteri yang ada panah baran misalnya dapatkan bantuan. Suami yang ada panah baran misalnya kena dapatkan bantuan ya untuk kenal pasti apa yang boleh kita bantu pada diri sendiri. Okey, itu yang kelima. Yang keenam adalah masalah hutang. Ni pun red flags. Kalau ada pasangan yang suka berhutang, ya, sebab hutang ni sebenarnya masuk masalah kewangan juga. Ya, berhutang sana berhutang sini dengan alung 1 alung, 2 alung, 3 alung, 4 ada sampai 5 alung. Saya pernah jumpa kes dengan 5 alung sekali dia berhutang. Sebab apa banyak sangat? Sebab dia berhutang alung yang ketiga untuk bayar hutang alung yang pertama, hutang alung yang keempat untuk bayar hutang alung yang ketiga, yang kedua. Sebab alung nombor 1, nombor 2 dah minta dah duit kan. Jadi pergi cari lagi alung, minta pinjam untuk bayar. Jadi masalah kewangan hutang ni memang antara perkara-perkara red flags yang perlu diberikan perhatian oleh mana-mana pasangan. Sebab ini adalah masalah tingkah laku juga yang boleh dikawal sebenarnya, tetapi dia dah boleh jadi habit. Bila jadi habit dia sukar untuk dihilangkan, melainkan dia kena dapatkan intervention, bantuan daripada pihak luar. Okey, saya rasa cukup setakat tu dulu ya.